Saya ingin memaklumkan semua SOP yang akan terpakai. Yang pertama ialah termasuk SOP pembukaan rumah ibadat selain daripada Islam dalam tempoh PPN Fasa 4. Yang kedua ialah SOP MKN, Pelan Pemulihan Negara SOP Fasa 4 di bawah bahagian aktiviti sosial. Di bawah peraturan am bagi tanggungjawab pihak pengurusan rumah ibadat selain daripada Islam. Pada hari ini kita bincang tentang SOP sambutan Tahun Baru Cina dan dia melibatkan tokoh-tokoh. Yang pertama, pihak pengurusan rumah ibadat selain daripada Islam perlu mengawal memantau perkarangan rumah ibadat tokoh. Satu, buka kaunter saringan kesihatan di pintu masuk untuk buat pemeriksaan suhu badan bagi kesan gejala dan sebagainya. Kedua, memastikan hanya penerima vaksin lengkap sahaja boleh dibenarkan masuk dengan membuat semakan kepada sijil digital vaksinasi COVID-19 penganut. Ketiga, untuk merekodkan dengan menggunakan aplikasi MySejahtera ataupun rekod kehadiran secara manual kepada mereka-mereka yang tidak ada handphone yang boleh kita downloadkan apps MySejahtera. Dan yang keempat, sediakan hand sanitizer dan sebagainya. Itu adalah perkara biasa dan mewajibkan pemakaian mask. Dan bagi tanggungjawab kepada penganut pula di rumah ibadat selain daripada Islam, Tahun Baru Cina, Tokong. Penganut perlu memastikan peraturan SOP seperti berikut. Yang pertama, tiap individu diwajibkan mengimbas QR Code MySejahtera ataupun menulis secara manual dalam buku pendaftaran yang akan disediakan oleh pihak pengurusan rumah ibadat dengan mengimbas suhu, menggunakan juga hand sanitizer dan hanya untuk penerima vaksin lengkap sahaja dibenarkan masuk. Penjarakan, pematuhan penjarakan fizikal 1 meter, pemakaian kepada pelitup muka diwajibkan. Bagi 31 hari bulan Januari, hari Isnin, aktiviti makan keluarga dibenarkan dan seterusnya pada 1 dan 2 hari bulan Februari, iaitu pada hari Selasa dan Rabu. Tahun Baru Cina pertama dan kedua. Bagi upacara sembahyang dibenarkan. Upacara sembahyang di rumah ibadat selain daripada Islam, Tokong, mengikut kepada SOP pembukaan rumah ibadat dalam tempoh Pelan Pemulihan Negara iaitu Fasa 4 dibenarkan. Dan kemudian pada 8 dan 9 hari bulan Februari, iaitu hari Selasa dan Rabu, kita benarkan aktiviti sembahyang khas Hokkien Clan di rumah ibadat selain daripada Islam mengikut kepada SOP pembukaan rumah ibadat bagi Fasa 4. Kedua, dibenarkan aktiviti sembahyang khas Hokkien Clan di halaman rumah mereka. Dan seterusnya, pada 15 hari bulan Februari, hari Selasa, sembahyang Cap Gome dibenarkan. Sembahyang Cap Gome di rumah ibadat mengikut SOP pemulihan Fasa 4. Bagi aktiviti ziarah, kalau dulu PKP kita hanya bagi kepada keluarga terdekat dalam radius 10 km. Kalau yang lepas dalam 15-20 orang. Itu dulu time PKP. Dan pada kali ini aktiviti ziarah bagi sepanjang sambutan Tahun Baru Cina dari 31 hari bulan dan hingga kepada 15 hari bulan dibenarkan aktiviti ziarah. Dia bukan open house, no open house dibenarkan. Tidak dibenarkan rumah terbuka, no open house. Jadi apa yang dipersetujui oleh Jawatankuasa Kuartet dan juga oleh pihak Kementerian Kesihatan, jamuan tertutup Tahun Baru Cina hanya dibenarkan kepada mereka yang mendapat jemputan saja. Kedua, tidak dibenarkan kepada orang awam yang tidak mendapat jemputan. Dan ketiga, tiada sesi majlis berterusan seperti rumah terbuka. Maknanya open house, kita buka, orang tu habis makan, orang lain boleh datang, pusingan dan sebagainya. Tidak dibenarkan. Bagi persembahan tarian, singa, naga, ini ada tarian baru, harimau. Hainan. Bagi Persatuan Hainan dibenarkan dan tertakluk kepada SOP industri kreatif, iaitu di bawah persembahan langsung
di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Sila Mazwin. Reunion dinner tak ada limit Tak ada limit on number of guests Okey, reunion dinner ni biasanya Mazwin dia akan melibatkan ahli keluarga saja. Ahli keluarga. Tak ada orang datang saja-saja ke rumah. Katalah rumah saya pun buat reunion dinner. Kalau rumah saya adik-beradik je lah dengan anak-anak. Sama dengan Bermak Datuk. Tak ada orang luar yang datang. Rasa perlu saya terangkan sedikit sebab reunion dinner ni sebenarnya kepada keluarga terdekat atau saudara mara yang terdekat. Jadi jarang sekali orang datang ke rumah, ketuk pintu, nak join sekali untuk reunion dinner. Jadi mungkin ada orang yang buat anggapan macam mana kalau orang datang. Waktu tu orang tak melawat. Sebab waktu tu secara khusus untuk keluarga. Ya. Jadi ini bukannya isu bagi saya, suatu perkara yang menjadi tradisi adat resam kita. Ya. Tidak merupakan satu isu pun. Jadi kita kena berjaga-jagalah, jaga SOP. Itu saja yang diperlukan. Ya. Saya boleh terangkan dalam bahasa Cina senang sikit. Sebab perkataan itu digunakan nanti sebab budaya orang tidak faham. Saya tak akan pergi tengah orang tengah makan sebab itu adalah tuan fan. Bermaksud kita sebagai berkeluarga kita duduk bersama. Kecuali dalam satu keadaan kekasih dia yang dah nak kahwin, dia bawa jumpa mak bapak. Itu dalam keadaan itu. Tapi kita tak sampailah kata dia tak boleh sebab dia memang akan jadi sebahagian daripada keluarga. Tunang dia dan sebagainya. Jadi tidaklah berlakunya orang beria sangat bila orang ada satu family reunion dia datang dia serbu makan. Tidak. It will not happen. Ya. Atau nak tanyakan tentang yang tidak diperkenalkan untuk open house termasukkan syarikat dengan parti-parti politik. Biar okey Datuk, sila. Saya rasa resepsi Tahun Baru Cina ini iaitu dalam keadaan tertutup. Macam di Dewan, restoran, mereka boleh mengadakan resepsi secara tertutup. Apabila disebut tidak dibenarkan secara berterusan, bergilir, ditukar-tukar ataupun dibuka jemputannya secara umum kepada orang awam. Itu maksudnya. SOP yang saya sebutkan bagi jamuan tertutup Tahun Baru Cina ni, Chinese New Year Reception ini, pakai SOP MKN. Bukan SOP yang kami bangunkan. Pakai SOP MKN yang telah pun diumumkan di bawah Pelan Pemulihan Negara, bawah SOP Fasa 4 untuk aktiviti sosial. Jadi kalau kita buka SOP MKN ni, bawah aktiviti sosial ada dijelaskan. Saya cuma nak kata satu iaitu tarian harimau ni kebetulan tahun ni adalah tahun harimau. Mengikut tradisi wilayah Hainan di China, mereka mempunyai satu warisan yang memang terkenal lebih daripada 300 tahun. Mereka ada tarian harimau. Jadi kalau sebelumnya jarang kita dengar tarian harimau, tapi kalau kita boleh buat Google, kita faham bahawa itu satu budaya. Klan Hainan. Dan kebetulan menteri akan dijemput pada 21 oleh Tian Hao Temple untuk bicara ini. Jadi kebetulan tahun ni kita menyambut tahun harimau, maka sudah tentulah dari segi orang yang nak sambut tahun harimau mungkin mereka akan gunakan di mana dia serasi dengan tahun yang diraihkan. Jadi saya rasa kita nak jelas. Nanti orang tanya apa ni, mungkin ada yang tak tahu. Tapi memang budaya ni ada di negara China dan kebetulan ada persatuan yang nak membawa persembahan tu ke Malaysia. Ya.